Kau lepas tu yang kau kena sakit tu tahun bila? Sakit tu kena bulan 2018. 2018 tu bulan 4 memang kena pagi tu. Tiba-tiba kot weh. Padahal aku rasa macam aku tak adalah makan benda yang kira aku amalkan, aku exercise tau. Sebab dekat sana pergi balik sekolah boring kot. Aku kan duduk dekat Limbang, dekat bandar dia. Jadi bila balik rumah macam boring. Nak buat apa? So aku join benda, aku join run, join marathon dan benda semua kan. So lepas tu tiba-tiba kena macam ni. Sedangkan aku beriadah exercise kan. Tengok-tengok bila kena ni, dia ni masalah keturunan. Oh. Ini kalau yang aku punya penyakit ni, yang kalau kau tengok atlet, tiba-tiba dia jatuh, dia kiok. Sebab dia ada penyakit dia tu tapi dia tak tahu, tak ada tanda-tanda. Bukan sebab dia makan kolesterol tinggi ke benda semua ke, macam Sebab tu. kau work over limit ke? Badan kau bekerja lebih, bukan? Itulah pasalnya. Padahal waktu aku kena tu pagi-pagi tau. Aku bangun pagi, mujo time tu ada housemate. Sebab selalunya housemate aku kan Sabahan. Kalau weekend, diorang balik tempat diorang. Biasanya aku akan tinggal seorang kat rumah tu. Kan, Sabtu Ahad. Jadi hari tu diorang ada. Aku bangun, macam biasalah kita kan, bangun tak mandi lagi, huha-huha. Lepas tu, kemas bilik, tak adalah kemas beri sangat. Lepas tu mandi. Keluar bilik air, tiba-tiba, memang keluar je bilik air, tiba-tiba rasa macam tak boleh bernafas. Kau rasa tak boleh bernafas, berpeluh-peluh tau. Lepas tu kan aku asma. Sempat panggil kan, masa tengah duduk kan, terpanggil. Muncul pintu terbuka tau. Pintu terbuka, panggil. Itulah ambilkan inhaler. Masuk aku dah cungak-cungak lah kan. Kawan pun dia ambil, dia bagi. Tak jalan. Lepas tu memang aku tengah lembik, baru dia orang panggil ambulan. Datang ambulan bawa. Lepas tu, dia masukkanlah, aku sempat cakap kat doktor, kata doktor saya ni kurang darah sebab aku anemia, kurang darah kan. Lepas tu dia masukkan benda tu air gula. Yang untuk bagi tenaga balik. Tu muntahkan balik. Tu dengar-dengar doktor kata masalah jantung. Time tu juga aku macam tak percaya lah kan. Time tu juga dia masukkan balik dalam ambulan. Mujurlah ada housemate aku terbaik lah, serius. Sayang aku gila kat housemate. Dia carikan pasport, dia ambilkan baju apa semua sebab kena pergi Miri. Kalau pergi Miri kan kena lalu Brunei. So pergilah dalam masa 3 jam perjalanan biasanya pergi Miri kan. Aku rasa kan ambulan ni dia punya tujuan adalah untuk hantar orang tepat pada masa dia. Kalau kau kat dalam tu, kalau kau patah kaki, kau boleh patah riuk. Tu punya laju. Aku cakap kat bawah. Ke depan ke belakang. Serius. Memang terlalu laju. Bonggol dia nak cepat lah, dia nak cepat. Yes. Dia punya fokus dia adalah untuk sampai ke tempat dalam masa yang cepat. Bonggol, aku kat dalam tu memang boleh tahu. Bonggol dia tak ada berhenti. Dia gang laju. Boleh melompat kita kat dalam tu. Kan aku kat dalam ambulan tu kan, aku dengar doktor kata, tak sempat ni, kena cepat. Oi, aku kat dalam tu rasa macam, alamak, apa benda ni? Kau masa tu memang dah susah bernafas lah, memang rasa. Dia benda susah nak bernafas. Bukan macam dalam cerita yang sakit jantung. Tak ada. Dia susah nak bernafas, tak dapat nak bernafas. Tapi aku sedar, sepanjang yang berlaku tu aku sedar. Aku nampak apa benda yang jadi tau. Lepas tu, sampai kat sana kan. Lepas tu bila sampai sana, doktor cakap ni, doktor tanya aku, weh, dia kata, kamu ada masalah dengan boyfriend ke? Terus kata, kenapa kan? Masa tu kebetulan housemate pun dah sampai kat Miri juga tau. Dia kata, aku tak ada bagi tahu siapa-siapa, ramailah pasal ni. Tapi waktu aku kat sana, dia orang kata aku ada meth. Dalam darah aku ada meth. Apa tu? Dadah. Oh. Meth, kalau orang sekarang panggil batu. Kawan aku dia bising kat situ.
doktor salah ni, mana dia ambil benda macam tu. Doktor kat situ marah dia terus. Ini dekat dalam ni ada keputusan tunjuk. Aku macam, doktor saya tak ada ambil doktor. Ada saya macam tu. Kalau macam tu macam mana boleh ada air kencing awak? Tapi ada yang pertikaikan tahu. Kenapa tiba-tiba dia check aku punya air kencing? Macam tak relevan. Tak ada kaitan. Tak relevan. Jadi kiranya memang dalam report aku ada ambil math. Gila, math tu kalau ikutkan bahaya, dadah yang paling bahaya kot. Jadi kau dah ambil ubat-ubat lain yang ada side effect benda tu tak ada? Tak ada. Lepas tu dia orang kata kot ada orang ada spike air aku ke. Tu aku fikir malam tu aku pergi pasar malam tapi tak ada pula. Kalau pergi nak buat dajal ke apa ke? Lepas tu kata kononnya aku prestasi baik ke benda, tak ada lah pula kan. Sebab fikir memang tak ada benda. Jadi sepanjang aku dekat Miri tu, dekat dapat treatment kat sana tu, memang diorang tak tahulah, memang akan ada yang anggap aku ni ambil benda tu. Aku punya lengan tu masa tu memang banyak kali kena cucuk dah. Memang dah berbirat panjang lah. Pernah aku masa tu bila masuk sana, aku masuk ICU. Lepas tu nurse tu dia tanya lagi, dia kata dah selalu buat ke ni? Dia cakap macam tu dah selalu buat ke ni? Dia cakap macam tu. Kata mana ada? Padahal nurse tu yang cucuk tak betul. Yang sampai bengkak urat tu. Dia nampak tau, dia daripada hujung sini sampai ke sini biru tau, panjang biru. So kesan urat tu dia ingat benda dia ingat tu. kan aku cucuk, padahal nurse tu salah cucuk. Cucuk banyak kali, sakit. Itu adalah paling sakit dalam dunia lah. Aku dah biasa. Kau ingat tak dulu masa dekat maktab, aku, Fahmi, siapa tah yang jadi bahan uji kaji HKM. Ada makan benda tu kan. Terus kena cucuk tau, kena cucuk ambil darah benda semua. Jadi aku rasa macam dah biasa dengan jarum. Waktu tu lah kan. Bila kena ni sakit gila weh. Tak payahlah kau rasa nak masuk, nak try masuk hospital, tak payah, sakit gila weh. Kita orang masa tu siapa yang share? Budak-budak ni lah share tu, Zalika sakit jantung. Semua macam, ya betul. Serius, semua terkejut tu. Semua macam, yelah kita masa tu 2018. Baru umur 20 lebih kot. Ya 20 lebih. Takkan mudanya Zalika kena ni. Lepas tu siapa antara kawan-kawan yang pergi melawat kau? Apek, aduh malunya aku dengan Apek. Aku tak silap aku Apek yang update kot. Dia cakap Zalika macam ni. Lepas tu jadi apa, kita jadi takut lah, dia macam risau lah. Serius lah kan. Dia ada kat situ aku segan dia. Dia baca Yasin kot kat situ. Aku rasa macam aku ada classmate aku dekat sini mewakili aku. Aku rasa macam dah macam hantu Kak Limah lah aku kat situ. Segan tudung tak tahu mana dah. Aku rasa macam segan gila seriously. Wayah cucuk sana cucuk sini. Apa baca Yasin lah. Baca Yasin macam bagus sampai ni. Dia dekat ujung situ kan. Jadi bagus lah. Bagus. Itu Jo sakit pun dia pergi. Sakit pun dia pergi. Bagus lah. Mana Jo lagi kawan Miri jugalah maknanya. Jo kena kat Miri kot, dia silap aku. Okay. Siapa kat mana masa tu? Dia Miri. Miri. Bukan apa? Miri. Berkenu apa tak? Berkenu. Jauh sikit daripada Miri tu rasanya. Subis dah dia cakap, aku tak ingat. Yang tahu bukan Miri tu, jauh tu daripada tempat dia. Kalau datang Miri, macam sebab waktu dia datang, waktu tu baru bapak aku sampai. Sebab bila berita sampai kat bapak aku, diorang kata tak ada harapan dah. Gila lah. Aku tu nervous lah. Ayah kau nervous lah. Katanya heboh satu kampung. Ya Allah. Tak pernah tak. Umur kita masa tu 20 lebih kot. Tu lah. 19, 3 tahun, 4 tahun. Masa tu memang 20 lebih lagi lah. Dia panggil apa nama penyakit tu? HOCM, Hypertrophic Cardiomyopathy. Dia melibatkan jantung? Dia melibatkan jantung. Jantung tu, kita punya dinding tu dia jadi tebal. Dia lebih tebal dinding tu. So darah tak boleh nak keluar.
darah tak boleh nak keluar, pergi ke seluruh badan. Jadi aku jadi cepat penat. Lepas tu tu yang doktor nak kena nipiskan lah. So tu yang sekarang selalu ulang-alik, still lagi ulang-alik IJM. Oh, sekarang pun still ada treatment Still under treatment. Berterusan berlarutan daripada 2018 tu. Sebab itulah aku dah pindah sampai sekarang. Oh, sebab kau ada surat ada surat. Yang tu dia dapat pindah. Jadi sekarang ni dia punya keputusan memang kena ni lah. Kena lambat lah. PKP ni lagi apa semua. Tak juga sebenarnya. Doktor tu je dia tak fokus sebab dia terlalu ramai pesakit. So cuma sekarang dia punya cara nak kena belah. Aku dah cuak sebenarnya ni. Serius lah. Tak boleh bayang aku takut. Serius aku takut. Isnin ni baru jumpa. Sebab dia ada 2 option. Satu, belah dan dia kikis sendiri. Satu lagi, dia masukkan tiub daripada urat kaki bawah, dia masuk dalam urat tu, dia cari arteri satu, dia letupkan arteri tu. Kira dia wujudkan minor attack, heart attack. Bila benda tu tidak berfungsi, jantung tu slowly yang tebal tu akan nipis. Tapi tengoklah dia betul boleh ke nipis ke tidak. Dia macam ada kemungkinan kalau tak berjaya kena bedah juga. Dan kalau dia tersilap letup, aku kena pakai bateri. Jadi macam cuak jugalah. Ataupun kau kena belah. Belah weh. Kau belah kau punya dada. Kau potong kau punya tulang. Kau potong lagi kau punya jantung. Aku macam mana ni? Wih, bahaya takut tu. Tapi selepas tu, ada benda tu jadi lagi ke? Kau ada rasa macam tu ke? Ada rasa macam tu. Ada rasa macam tu balik? Ada rasa susah sampai balik ke apa ke? Belum lagi buat apa-apa lagi. Sekarang kira macam nak decide lah ni. Hari Isnin ni. Cumanya kalau buat macam tu, dia still akan ada kemungkinan untuk tebal balik. So nak tak nak aku kena pilih antara dua tu. Jadi nak kena tahu. Kau tak ada insurans? Wow weh, aku daripada awal dah memang ada masalah. Kurang darah. So tak dapat insurans. Insurans memang tak nak aku. Insurans tak nak aku. Yelah, insurans dia tak cover. Ada kalau setengah yang berisiko, insurans tak ambil. Betul. Aku ada masalah darah. So memang dia tak nak ambil. Sebelum aku kena heart attack ni pun, aku dah memang cari ni. Memang aku cari insurans. Tapi insurans tak nak aku. Kalau lah aku boleh wawarkan, aku nak kata kat semua orang, ambil lah, mari semua, ambil lah insurans. Jangan jadi macam Zalika. Jangan boleh lambat. Kalau tidak, aku dah boleh relax dah. But still, walaupun aku ambil insurans, still tak boleh nak cover juga. Sebab aku dengar kalau jantung ni mau RM100,000 weh. Kos dia. Ditambah lagi nak buat benda ni kan. Hukum ni aku cari jugalah kat internet pengalaman macam mana sebab aku tak tahu apa yang patut aku buat. Kalau jangan dengar yang kau sebut tu. Tak ada. Hukum. Dia aku tanya doktor tau. Doktor, kalau saya nak buat ni aku jumpa banyak doktor. Ada doktor yang kata memang ramai lah. Dia kata rare. Dia kata kalau kat luar negara banyak lah. Jadi aku bayangkan aku nak kena buat apa benda sebenarnya. Dah lah dia suruh aku pilih sendiri. Sepatutnya doktor tu sendirilah yang pilih. Kita ni siapa untuk memilih? Kita tak tahu keadaan. Doktor lah tahu cara terbaik yang mana. Dia dia suruh aku pilih. Lepas tu aku pilih untuk letupkan, untuk buat minor attack tu kan. Lepas tu dia kata okey kejap. Biar kami bincang. Tunggu dia pula bincang. Last dia kata kena bedah juga. Aku dah macam aku dah fikir aku tak nak bedah. Tapi dia kata bedah weh. Aduh. Bedah kemungkinan tak badan kau macam mana lagi nanti. Tak lah. Itulah ceritanya. So sekarang ni semakin okey lah. Kan? Maksudnya kau dah balik, kau dapat duduk dengan family dekat. So tak dari segi psikologinya, Alhamdulillah. Okey. Kan? Dari segi psikologi, emosi, maknanya dah okey, dah dekat dengan family. Dengan family. Sekolah pun dekat. Betul. Kira masa aku first masuk sini tak ada geng juga tau. Aku ting-tong juga. Dah lama baru okey lah. Masuk sini. Dia nak kena ada kawan juga. Rasa macam nak berhenti jadi cikgu Masa aku masuk sini. Stres aku.
Masuk Ipoh walaupun tempat sendiri kan. Ya, ada dapat pemulihan sebab tak stres. Lagi-lagi. Memang aku rasa nak berhenti jadi cikgu Serius. Tak nak Faham. macam mana ni. Dah lama okey lah. Kau duduk rumah parents bukannya aku yang jaga. Tak ada ni aku jaga dia orang yang jaga aku. Yelah kadang-kadang dengan kawan-kawan ni kita lain kan. Kita dapat untuk bawa diri sikit. Betul. Dah lah kat sini, keluar sekejap je telefon. Kat mana? Padahal kita kat sana dah dulu. Berjam-jam punya perjalanan. Kan. Kalau bulan puasa pergi lah Brunei. Ya, pergi dia punya bazar Ramadan. Uish, macam-macam ada. Kira merasa buang boring. Rasa pergi dia punya pantai, main dia punya tu. Tapi kena tukar duit dulu. Mahal lah, 3 kali ganda kot.